Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan dalam video ni kita akan belajar bab 5 iaitu ungkapan algebra. Okey, kita mula. So, ungkapan algebra, perkara pertama kita belajar adalah 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey. So, objektif pembelajaran, okey, maksudnya pada akhir sesi pembelajaran hari ini dalam video ini, kamu dapat menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti nilai, iaitu pada satu itu kita katakan pemboleh ubah lah. So, kita wakilkan pemboleh ubah dengan satu huruf. Yang kedua, apabila diberikan satu situasi, kamu boleh terbitkan ungkapan algebra. Okey, daripada situasi itulah. Okey, yang ketiga, dapat menentukan nilai ungkapan algebra bila nilai pemboleh ubah tu diberi. Okey, nilai diberi, contoh ada X, Y kan dalam satu ungkapan. So katalah X diberi ataupun Y diberi. Berapakah nilai ungkapan ini? Boleh kira. Okey, dan yang seterusnya boleh tahu sebutan. Dalam satu ungkapan algebra tu ada berapa sebutan? Okey, lepas tahu sebutan boleh nyatakan mana satu perkali. Okey, bagi sebutan yang diberi ini. Alright, dan yang terakhir, kenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Ini yang kita nak belajar untuk hari ini. Macam biasa, penilaian dalam bilik darjah diadakan. Okey. Alright, mari kita tengok yang pertama. Okey. Situasi huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Contoh, contoh kita ada satu situasi ni. Ini dalam buku teks. Okey, kita ada Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Encik Lim kata, setiap bulan saya derma RM50. Jelas kat situ. Maksudnya tahu RM50 yang Encik Lim dermakan kepada YKN. Tetapi Encik Azlan pula cakap, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Setiap bulan dia derma sejumlah wang yang sama. Berapa jumlah wang tu? Tak tahu. Tapi setiap bulan sama. Jadi itulah pemboleh ubah kita, kan? So kita boleh jadi Y setiap bulan. Bulan Januari Y, RMY. Bulan Februari RMY juga. Tapi tak tahu. Yang kita tahu sama. Okey. Puan Kavita pula kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperolehi di kedai. Tengok keuntungan berapa. So tak tentulah, tak sama maksudnya. Okey, jadi kita tahu kat sini macam yang saya tulis ni, kalau Encik Azlan kita tahu. Encik Lim kita tahu, Encik Lim. Tapi kalau Encik Azlan dan Puan Kavita kita tak tahu. So kuantiti ini kita dikenali sebagai pemboleh ubah, kuantiti yang tidak diketahui ini. Okay, alright. So, apakah huruf yang kita boleh wakilkan sebagai pemboleh ubah? Apa-apa sahaja huruf. Biasanya orang akan gunakan X, Y. Atau boleh guna M, boleh guna N, boleh guna K, P, Q, R, S, T, semua boleh. Okay, cuma nasihat saya, elakkan yang boleh mengelirukan. Contoh O. Kalau awak guna O, dia mungkin akan mengelirukan dengan sifar. So elakkan yang itu. Ataupun macam L kecil kan. L kecil tu kalau boleh kita elakkan. Sebab L kecil mungkin akan nampak sama dengan satu. Bergantung kepada tulisan. Jadi yang boleh, kalau kita diberi peluang dalam soalan tu untuk tuliskan apa-apa sahaja, wakilkan dengan apa-apa sahaja huruf, maka pilihlah huruf yang mudah. X, Y, M, N, R, S, K. Itu semua boleh. Okay. Alright. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini ada yang nilainya tetap. Okay, macam tadi kan, Encik Azlan Y, RMY kan, setiap bulan dia derma. So itu nilainya tetap. Tetapi ada juga pemboleh ubah yang nilainya berubah. Macam Puan Kavita tadi, dia bergantung kepada berapa keuntungan jualan dia kan. So nilainya berubah-ubah. Ada lagi contoh macam jarak antara rumah awak ke sekolah. Jarak antara rumah awak ke sekolah adalah nilainya tetap.
setiap hari pun mestilah jaraknya adalah kalau 2 kilometer, 2 kilometer lah. Dia tak boleh hari ni 2 kilometer, esok 5 kilometer. Okey, mana ada rumah yang bergerak pula kan. Okey, contohlah. Alright. So sekarang contoh soalan ni, wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. So kadar faedah setahun. So kadar faedah setahun ini, kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Kalau simpanan tetap di bank, kadar faedah setahun itu adalah tetap. Maksudnya setahun, dalam tempoh setahun itu, inilah kadarnya. Dia tak akan berubah. Jadi, katalah, kita kata kadar faedah setahun. Katalah bank Kijang ini, dia punya kadar faedah adalah 0.8%. Tapi kita nak wakilkan dalam wakilkan huruf pemboleh ubah itu dengan huruf. So kita ambil lah Y pun boleh. Okey, awak boleh guna huruf lain, K, M, apa-apa sahaja. Tak ada yang salah kalau dia bagi soalan macam ni. Kemudian dia minta justifikasi kan. So, justifikasi awak adalah dia punya nilai tetap. Sebab setahun tidak berubah. Okey, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. Okey, yang A, yang B. So katalah masa dia adalah S. Contohlah S S. So kita guna S. Alright, inilah kita punya huruf yang kita wakilkan, pemboleh ubah ni. So justifikasi kita. Adakah masa itu sama setiap hari nilainya? Tidak. Mungkin hari ini dia penat, dia jalan slow sikit. Ataupun besok dia naik kereta. So masa perjalanan dia setiap hari ke sekolah adalah berbeza-beza. Mana ada orang tetap sama je waktu dia pergi sekolah kan. Tempoh masa dia pergi sekolah tu. Jadi ini adalah nilai yang berubah. Okey, nilai yang berubah. Alright, so faham di sini? Okey. Yang ini contohlah, awak boleh buat sendiri latihan-latihan ini Okey. Boleh wakilkan kemudian nyatakan macam contoh yang tadi. Alright, seterusnya. Menerbitkan ungkapan algebra. Okey, ini adalah contoh ungkapan algebra yang kita boleh buat. Contoh macam ni. Sekarang situasi diberi satu beg mengandungi X blok kayu. So kita ada satu beg. Dalam beg ini ada X blok kayu. Berapa jumlah blok kayu dalam ini? Dalam beg ini X. Okey, X. Okey, sebab dia bagi tahu satu beg mengandungi X blok kayu. So situasi kedua diberitahu 3 blok kayu dimasukkan dalam beg itu. Jadi sekarang berapakah jumlah blok kayu kita? Blok kayu kita adalah X tambah 3. Sebab kita tak tahu asalnya berapa. Kita tak boleh kata ada 10, tak boleh sebab kita tak tahu asalnya ada berapa. Kita diberitahu ada X sahaja. So berapa sekarang bila ada 3 blok kayu dimasukkan dalam beg ini? So X tambah 3. Alright. 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Dikeluarkan. Maksudnya sekarang kita tak tahu asalnya ada berapa. Jadi kalau dah tolak dengan 4 blok kayu, maksudnya sekarang blok kayu tinggal X tolak 4. Okey, X tolak 4. Alright. So bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. So kita tak tahu berapa banyak blok kayu dalam ni. Tetapi kita hanya diberitahu X je kan. So dia kata dibahagi kepada 2 orang murid. So berapa blok kayu seorang murid dapat? Ni ada X per 2, yang ini dapat X per 2. Okey. Maksudnya dapat 1 per 2 X lah. X per 2 ni sama dengan 1 per 2 X. Ni juga sama dengan 1 per 2 X. Itu maksud dia. Dan X tu berapa tak tahu kan. Tapi dia dapat setengah, yang dia dapat setengah. Itu maksud dia. So itu jawapan dia X per 2. Okey. Sambung lagi situasinya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Maksud sekarang ada 2 beg, dalamnya ada X blok kayu. Jadi berapakah blok kayu kita? So kita ada 2 darab X. Maksudnya 2X. Okey. Dan juga
Situasi seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, 2 beg ni ada X blok kayu, dan ada satu beg lain mengandungi Y blok kayu. So, Y blok kayu. Okey, dan ditambah dengan 2 blok kayu. Tambah lagi 2 blok kayu pula di sini. So kita ada berapa? 2X kan? Ni X tambah X tambah Y tambah lagi 2. So X tambah X akan jadi 2X. Sebab dia benda yang sama kan? Dia macam apple dan apple. So dia ada 2 apple. Tu maksud dia. So tambah Y tambah 2. Okey. Seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So X, beg pertama ada X, beg kedua ada X. Okey, dan jisim setiap blok adalah P gram. Kita tak tahu ada berapa kan? Kita tak tahu ada berapa blok kayu. Tapi yang kita tahu ada X blok kayu dalam ni, beg ni, ada X blok kayu dalam beg ni. Dan setiap blok kayu yang ada dalam beg ini, jisim dia adalah P gram. Berapa gram? Tak tahu. Jadi, macam mana kita nak tahu dia punya jumlah jisim? Soalan ni nak jumlah jisim. Jumlah jisim adalah 2 darab X darab P. So, 2X P. Okay. Jadi, jumlah blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah, ini disebut ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra. Contoh yang tadi kita buat tu, X tambah 3, X tolak 4, X per 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2, 2XP, ini semua adalah ungkapan algebra. Okey. So, kalau dia beri situasi ni, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. So berapa? Jadi kita kena tahulah harga apple berapa, harga oren berapa. Jumlah bayaran ialah tambahkan kedua-duanya. So apa kita buat? So 5 biji apple kita akan darabkan dengan berapa harga satu biji. 8 biji apple ni kita akan darabkan dengan berapa harga satu biji apple. So ini yang kita buat. So 5 darab X sen jadi 5X, 8 darab Y sen jadi 8Y. Jumlah bayaran 5X tambah 8Y. Okay? Kena faham betul-betul situasi dan macam mana nak kaitkan dia dengan ungkapan algebra. Okay, ini juga contoh dalam buku teks latihan, boleh cuba buat untuk lebihkan pemahaman. Okey, menentukan nilai ungkapan. Okey, nilai ungkapan. Nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okay, macam tadi kita hanya ada ungkapan. Tetapi sekarang dia bagi nilai pemboleh ubah yang dalam ungkapan tu. So macam mana kita nak buat? Okay. Okay. So contoh macam ni. Soalan dah diberi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Dia dah bagi dah nilai pemboleh ubah ni. So ini ungkapan algebra kita. Okay, 8X tolak 5Y tambah 7. So ini ungkapan algebra kita. Jadi bila minta nilai ungkapan ini, kita akan gantikan nilai pemboleh ubah yang diberi ni. So X kita gantikan dengan 3. Dia bagi 3 ni. Kemudian Y kita gantikan dengan 2. Kemudian tekan je lah kalkulator awak tu. Okay, ini maksudnya 8, lepas tu ada kurungan 3 kan. Maksudnya 8 ini kita darabkan dengan 3 dulu. Kemudian tolakkan dengan 5 darab dengan 2 ni. Soalnya 8 darab 3, 24. 5 darab 2 ialah 10. Kemudian baru kita buat 24, tolak 10 tambah 7. Kita akan dapat 21. Okay, jelas ya?
Okey, ini adalah contoh-contoh soalan. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah dalam kelas itu. Macam mana nak buat? Dalam satu kelas, kita ada murid lelaki dan murid perempuan kan? Tapi 1/3 daripada murid lelaki ialah kadet remaja sekolah. Okey, dan juga berapa murid perempuan dalam kelas itu? 9 orang daripada murid perempuan itu bukan ahli kadet remaja sekolah. Jadi macam mana kita nak buat ungkapan algebra ini? Okey, bagi soalan ini. Dan soalan seterusnya, jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, hitung jumlah kadet remaja sekolah dalam kelas itu. Okey, jadi dalam A, kita tahu tak berapa murid lelaki dalam kelas ni? Ada tak diberitahu dalam soalan ni? Tak ada. Yang kedua, kita tahu tak berapa total murid perempuan pula dalam kelas ni? Pun kita tak tahu, tak diberi tahu. Jadi di sinilah peranan kita buat kan pemboleh ubah kita tu. So, katakan, kita akan tulis begini Katakan bilangan murid lelaki ialah X. Total murid lelaki ni X. Okey. Sebab kita tak tahu kan dalam soalan ni. Okey. Dan juga kita akan tulis juga dan bilangan murid perempuan katakan Y. Katakan. Kita letak je. Boleh juga letak PQ, boleh juga. Awak nak guna MN pun boleh juga, tak ada salah. Saya guna XY sebab ni common je. Biasanya kita guna XY lah, mudah. Alright. So kita letak begini dulu. Okey, jadi dia nak soalan A kan? Jumlah kan? Jumlah ahli KRS kelas ini sama dengan 1/3 daripada murid lelaki adalah KRS. Maksudnya 1/3 darab X. Okey? 1/3 daripada X. Tambah dengan murid perempuan. Kita tak tahu kan murid perempuan berapa ramai asalnya. Tapi kita tahu 9 orang daripada murid perempuan bukan KRS. Maksudnya tambah Y tolak 9. Okey? Y ialah total budak perempuan, tolaklah dengan 9. Okey, sebab 9 orang daripada Y ini bukan ahli KRS. So inilah yang kita dapat untuk B. Okey. B pula untuk A. So ini jawapan awak. Okey. Untuk B pula. Jika kelas itu terdiri daripada 12 murid lelaki, maksudnya sekarang murid lelaki tadi X kan? So X kita ialah 12, Y kita adalah 16 orang murid perempuan. So Y kita ialah 16. Maka berapakah jumlah ahli kadet remaja sekolah kelas ini? Jadi jumlah KRS sama dengan, kan tadi kita dah buat ni, tambah Y tolak 9. So kita akan gantikan nilai. X adalah 12 tambah Y ialah 16 tolak 9. Okey, awak guna kalkulator, awak boleh dapat ini adalah 4 tambah 16 tolak 9, maka awak akan dapat 11. Okey, 11 ahli kadet remaja sekolah. Okey, faham? Okey, ini adalah dalam buku teks contoh. So boleh buatlah. Okey. Seterusnya, kita akan masuk tentang sebutan. Okey, sebutan dan pekali. Okey. Tadi kita belajar tentang ungkapan algebra. Okey, ini adalah satu ungkapan. Okey. So, ungkapan, dalam ungkapan ni ada beberapa sebutan. Okey, boleh jadi ada satu sebutan sahaja. Contoh macam tadi kita belajar kan X tu kan. Kan tadi contoh ni, tunjuk balik. Okey, contoh balik. Macam ni kan. Ini adalah ungkapan lah ni sebab dia satu je. Dalam situasi ni satu ni je. So inilah ungkapan dia. Dan ini jugalah sebutannya satu. X saja. Okey, jadi
tadi. Okey. So, ini ialah contoh ungkapan 2x tambah 3xy. Jadi dalam ungkapan ini ada dua sebutan iaitu 2x dan juga 3y. Okey. Ini ungkapan, ini sebutan. Okey. Kemudian dalam satu sebutan ini ada nombor dan juga ada pemboleh ubah. Okey. Ada nombor, ada pemboleh ubah. Okey. Alright. Faham ini adalah ungkapan. Kemudian dalam ungkapan ada beberapa sebutan. Mungkin satu atau lebih sebutan. Okey. Dekat sebutan ni akan ada nombor dan juga ada pemboleh ubahnya. Okey, ini kita panggil sebutan algebra. 2x dan 3y adalah sebutan algebra. 2x tambah 3y adalah ungkapan algebra. So, fahamkan betul-betul konsep ungkapan dan juga sebutan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey. Okey, yang kedua, yang ini. Dalam setiap sebutan algebra, okey, satu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Maksudnya macam ni. 3xy, okey, ini satu sebutan kan? Okey, sekarang ni katalah pemboleh ubah dia adalah y. Jadi faktor bagi 3xy adalah yang selain daripada y. Selain daripada y adalah 3x. Kan 3xy selain daripada y, tutup y tu 3x lah tinggal. So 3x ini adalah faktor dia. Okey, sama juga dengan yang bawah ni. Katalah kita katakan x ini adalah pemboleh ubahnya. Jadi faktor bagi x adalah selain daripada x dalam sebutan ini iaitu 3y. Begitu. Kalau kita katakan pemboleh ubahnya ialah xy, maka faktor bagi xy adalah 3. So belah kanan ni semua pemboleh ubah. So pemboleh ubah ni bila diberitahukan okey ini pemboleh ubahnya. Jadi kita boleh tahu faktornya. Yang faktor inilah kita panggil pekali. Maksud dia sekarang secara ringkasnya pekali adalah yang selain daripada pemboleh ubah. Okey? Faham? Okey, contoh ini 3xy satu sebutan. So bila kita katakan y ialah pemboleh ubah dia, maka selain daripada y adalah pekalinya. So pekali dia ialah 3x. Okey. Sebutan yang sama bila kita katakan x adalah pemboleh ubah, selain daripada x apa? 3y. Maksudnya 3y ni ialah pekalinya. Okey. Sama juga dengan kisahnya kalau kita kata dalam sebutan 3xy ni, xy adalah pemboleh ubah. Maka selain daripada xy apa? 3 sahaja. So 3 ini ialah pekalinya. Jadi awak mesti kena pasti pekali dan juga bila diberi pekali awak tahu yang mana pemboleh ubah. Bila diberikan yang mana pemboleh ubah pada sebutan itu awak tahu mana pekalinya. Macam tu kena tahu. Alright. Ini semua contohlah dan akhir sekali sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey, diberi satu pasangan sebutan. Contoh negatif 2m dan 3/7m. Okey, macam mana nak kenal pasti sebutan tu serupa ke tidak serupa? Okey, kalau sebutan serupa, dia mesti ada pemboleh ubah sama. Dua-dua sebutan tu ada pemboleh ubah yang sama dan juga dia punya kuasa bagi sebutan kuasa bagi pemboleh ubah itu mesti sama juga. Contoh macam ni kan, negatif 2m dengan 3/7m. Apakah dia punya pemboleh ubah? M. Okay, M. Ni M, ni M. Dan tengok, okay, so pemboleh ubah sama pemboleh ubah dia sama. Okay, jadi tulis kat sini pemboleh ubah sama. Kemudian dia punya kuasa pemboleh ubah sama. Okey, so tengok pemboleh ubah sama. Okey, M sama. Kuasa dia ni, M ni kuasa 1, M ni pun kuasa 1. So sama. Jadi ini adalah sebutan serupa. Okay, tengok contoh kedua. PQ/3 dengan 6.9 PQ. Pemboleh ubahnya ialah PQ, pemboleh ubahnya ialah PQ. So sama. Adakah kuasa pemboleh ubahnya sama? Ya, sama. Sebab P ni kuasa 1, Q kuasa 1. P kuasa 1, Q kuasa 1. Sama. Jadi, ni ialah sebutan yang serupa.
So 6AB dengan 7BA. AB dengan BA, kalau awak tengok memanglah tak sama sebab dia terbalik. Tetapi kan darab 1 darab 2 dengan 2 darab 1, dapat tak kita nilai yang sama? Sama. Jadi maksudnya sama. Kalau darab macam ni terbalik pun tak apa. So pemboleh ubah dia AB dengan BA. So pemboleh ubah sama. Kuasa dia sama. Dua-dua kuasa 1 je. Okey. 5K kuasa 2. K kuasa 2 dan K kuasa 2, negatif K kuasa 2. So dua-dua pemboleh ubah dia adalah K kuasa 2 dan kuasa pemboleh ubah dia sama. 2 kan kuasa dia. Dan kuasa 2 kuasa 2. So sama. So ini semua adalah sebutan serupa. Syarat dia pemboleh ubahnya sama untuk dua-dua sebutan itu ataupun dia bagi 3 sebutan. Adakah ini sebutan serupa soalan dia? So kalau ketiga-tiga sebutan itu adalah sama pemboleh ubah dia dan juga kuasa setiap sebutan itu, kuasa pemboleh ubah setiap sebutan itu sama, maka kita kata dia ialah sebutan serupa. Okey, kalau sebutan tak serupa dia begini. 2V dengan 2W. Nampak tak dia punya sebutan, dia punya pemboleh ubah. Yang ini V, yang ini W, dah tak sama. Awal-awal lagi dah tak sama. Okey. X, Y, Y, Z tak sama juga. Okey, pemboleh ubah dia tidak sama. X kuasa 2 dan X, pemboleh ubah dia sama, X. Tetapi kuasa pemboleh ubah yang ni 2, yang ni 1. So tak samalah. So bukan sebutan serupa. M kuasa 2N dengan MN kuasa 2. Perhatikan, yang ini M dia kuasa 2, yang ini M kuasa 1. Nampak tak kuasa dia tak sama? Yang ini N kuasa 1, yang ini N kuasa 2. So kuasa dia tidak sama. Maka awak pun bolehlah tulis yang ini adalah sebutan tidak serupa. Okey, boleh tengok dalam buku teks ada banyak contoh lain, so kita boleh kenal pasti. So untuk topik ini habis di sini sahaja. Boleh buat latihan lah nanti. Okey, so kalau ada soalan boleh terus tanya. Kalau tak faham pun boleh juga tanya soalan. Tanya sahaja. Okey. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.